Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Malaysia berjaya mengekalkan tempat teratas dalam industri halal selama 9 tahun berturut-turut di peringkat antarabangsa mengatasi 81 negara lain. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pencapaian itu berdasarkan petunjuk ekonomi Islam global yang terkandung dalam laporan State of the Global Islamic Economy 2022. Petunjuk ekonomi Islam global ini turut meramalkan bahawa pasaran halal akan berkembang kepada 8.8 trilion ringgit atau 2.09 trilion US dollar seperti yang dilaporkan tahun lepas kepada hampir 14 trilion ringgit ataupun 3.27 trilion US dollar menjelang 2028. Dalam pada itu, penilaian dibuat berlandaskan inisiatif digitalisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur halal serta peningkatan fokus kerajaan terhadap sekuriti makanan dan penjagaan kesihatan. Ia didorong peningkatan permintaan produk halal oleh komuniti antarabangsa dan juga peningkatan sektor e-dagang. Dalam pada itu, ujar Perdana Menteri, isu yang melibatkan jaminan halal perlu ditangani dengan baik demi mempromosikan industri halal agar tidak merosakkan imej halal yang diusahakan. Menurut beliau, jaminan halal merujuk kepada keyakinan pengguna, penyeragaman, pensijilan dan akreditasi. Halal sesuai untuk semua pengguna, tanpa mengira bangsa dan agama. Kerana ia berkait rapat dengan jaminan kualiti, pemilihan persekitaran, integriti dan ketulusan data serta amalan perniagaan yang lestari. Halal tidak tertakluk kepada penyediaan makanan dan minuman sahaja, tetapi ia juga sesuai diaplikasikan dalam pelbagai sektor industri dan perkhidmatan. Populasi Muslim global yang mencecah 1.9 bilion tahun lalu membuka peluang luas bagi pembangunan industri halal negara. Sementara itu, menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong, ekspor barangan halal negara meningkat 19% kepada 36.30 bilion ringgit pada 2021 berbanding tahun sebelumnya. Jelas beliau, Malaysia merupakan antara pengeluar utama barangan halal di pasaran antarabangsa ketika ini. Industri halal dijangka akan terus berkembang di rantau Asia Pasifik susulan daripada rektifikasi Malaysia ke atas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang berkuat kuasa pada 18 Mac 2022. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar dunia yang merangkumi 15 buah negara dengan jumlah populasi melebihi 2.3 bilion atau sekitar 1/3 jumlah populasi dunia. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar dunia yang merangkumi 15 negara dengan jumlah populasi melebihi 2.3 bilion atau sekitar 1/3 daripada jumlah populasi dunia. Beliau turut memaklumkan syarat perlu memiliki sijil tempasal untuk menikmati keistimewaan RCEP, seterusnya menarik bukan sahaja perdagangan malah pelaburan di negara-negara anggota. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menyasarkan 10 juta ringgit potensi jualan menerusi MIHAS 2022. Pelibatan kali ini bertujuan menggalakkan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS menceburi bidang pengeksportan. Kita ada membawa bersama 20 usahawan ya dan juga 3 agensi ya di bawah Pavilion MAFI di sini dan saya juga telah melancarkan ada produk baru bersama usahawan tadi tu. Bila berada di MIHAS ni kita facilitate dari segi business matching ya bersama dengan usahawan daripada negara luar untuk membantu mendapatkan penetration ya produk yang telah kita kenal pasti untuk pergi lebih jauh lah. Ini pula mengenai industri franchise negara. Nilai jualannya dijangka meningkat kepada 22.66 bilion ringgit menjelang tahun 2025.
Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sasaran tersebut selari perkembangan pesat industri dengan sejumlah 1,149 franchisor berdaftar di bawah Akta Franchise 1998. Menerusi ucap tama pameran dan persidangan franchise antarabangsa Malaysia ke-29 FIM 2022 yang dibacakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi menjelaskan sumbangan industri tersebut cukup signifikan dalam sosioekonomi negara dengan hampir 49,000 pekerjaan berjaya diwujudkan tahun lalu. Mensejahterakan rakyat khususnya melalui penggalakan penyertaan golongan B40 dan M40 dalam perniagaan franchise sebagai peluang pekerjaan dan punca pendapatan selain meluaskan potensi konsep perniagaan ini di kawasan luar bandar diberi penekanan khusus oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone akan terus dipertingkat sejajar kesungguhan kerajaan untuk menjaga kedaulatan negara. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, atas arahan Perdana Menteri, kerajaan akan terus memberi tumpuan yang tinggi di kawasan itu bagi menjamin keselamatan rakyat di Sabah setiap masa. Lawatan ke Zon 6, perhatian juga akan tumpukan untuk membawa media, tim media untuk melihat operasi keselamatan di Sabah kerana Jawatankuasa Komunikasi Strategik Kerajaan yang saya pengurusikan berpandangan bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan yang tidak pernah kurang sebenarnya daripada sudut keselamatan di perairan Sabah perlu dipertingkatkan sejajar dengan usaha kerajaan akan terus mempertingkatkan tentang keselamatan di wilayah ataupun di zon Eskom. Pada masa yang sama, kita ingin memastikan bahawasanya rakyat Sabah dapat melihat secara dekat dan dapat mengetahui kesungguhan kerajaan untuk menjaga kedaulatan negara. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Watika Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PADI di Sabah di Zon 6 Tawau. Tan Sri Anwar dalam lawatan kerja 3 hari ke Sabah juga berpeluang menyaksikan secara dekat operasi keselamatan melibatkan kawasan kepulauan. Lawatan turut melibatkan komuniti Tawau dan Sempurna berhubung perkembangan talian internet dan komunikasi serta perkembangan kos sara hidup. 65,898 permohonan tablet di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia bagi fasa kedua diterima dalam masa sebulan sejak mula dibuka pada 1 Ogos lepas. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, daripada jumlah tersebut, 45,341 permohonan layak menerima tablet manakala 20,557 lagi sedang diproses. Dan diharapkan pemberian secara terus kepada pelajar ini dapat membantu pelajar untuk belajar dan insya-Allah kita harapkan juga mereka menggunakannya dengan sebaik mungkin sehingga berjaya di dalam peperiksaan dan sebagainya lah. Beliau turut meminta pelajar yang layak dan belum lagi memohon supaya berbuat demikian kerana proses permohonan adalah sehingga 30 September ini. Kerajaan berusaha mencari kaedah terbaik dalam membantu industri penerbangan tempatan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini terutamanya syarikat yang berdepan cabaran untuk mengembang dan mengekalkan perniagaan. Jelasnya aeroangkasa dan penerbangan akan terus diberi perhatian memandangkan industri itu antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi di bawah rancangan Malaysia ke-12. We as the government and also in Ministry of Finance acknowledge the challenges which especially this industry is facing, particularly in terms of business expansion and retention, as well as the lengthy bureaucracy that may prevent foreign and domestic investors from doing businesses in Malaysia. Rest
Beliau berucap di Majlis Perasmian Pameran Penerbangan Selangor SAS 2022 di Subang. Berlangsung selama 3 hari bermula hari ini, perasmian disempurnakan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Laluan baharu menghubungkan Malaysia dengan tanah besar Sumatera Indonesia bakal dibangunkan melibatkan jarak kira-kira 120 km melalui Masjid Tanah, Melaka hingga Dumai, Riau. Pembinaannya dalam bentuk terowong atau jambatan itu dijangka mengambil masa 20 tahun. Secara dasarnya, kedua-dua negara bersetuju untuk memperincikan pembinaannya. Setelah siap, projek berkenaan akan menjadi salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara, terutama dalam sektor perindustrian dan pelaburan. Kita sedang mengenal pasti beberapa kawasan semalam. Kita sedang melihat kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dijadikan kawasan penjuraian trafik, kawasan menjadikan kawasan CIQ, dan kaedah-kaedah baru CIQ akan diperkenalkan. Kemudian kawasan-kawasan industri yang ada segmen-segmen tertentu, ya. 5,000 ekar, 1,000 ekar yang pertama merupakan kawasan untuk pelabur-pelabur semikonduktor, 1,000 ekar yang kedua kawasan-kawasan untuk pembuat barang elektronik, yang ketiga automotif, kawasan pemasangan kawasan-kawasan kereta masa depan, umpamanya kereta elektronik, electric vehicle akan dipasang di Melaka, manufacturing dan juga kawasan riadah, ada club golf, ada hotel, ada kawasan bandar baru. Dasar dan Pelan Tindakan Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Kebangsaan Pekerti 2022-2025 dilancar melibatkan penambahbaikan daripada Pekerti 2009-2012. Tambah baik itu dari segi teras, strategi dan aktiviti. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, Pekerti 2022-2025 menggariskan 5 strategi merangkumi advokasi, promosi dan pencegahan, pembangunan modal insan, pendidikan dan pembangunan serta pemantauan dan penilaian. Bila kita tengok lihat bahawa perlu ada penambahbaikan kepada dasar tersebut, maka tahun ini kita lancarkan untuk tahun 2022. Jadi anak-anak zaman sekarang, remaja zaman sekarang tak sama dengan remaja sekarang dulu. Tapi kita tidak boleh kata you should do A, B, C. Kita perlu untuk memahami mereka, dan dalam kita memahami mereka itu untuk kita berikan garis panduan bagaimana mereka boleh menjalani kehidupan yang lebih selamat, ya. Kolaborasi melalui Pekerti turut dipergiat menerusi 22 agensi pelaksana termasuk Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Kesihatan. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Jadikan but kereta sebagai stor simpanan dadah di lot parkir kondominium untuk kaburi mata pihak berkuasa. Bagaimanapun, taktik sindiket pengedaran dadah ini terbongkar dengan penahanan 3 lelaki dalam 2 serbuan di ibu negara. Jelas Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Asyari Abu Samah, hasil serbuan tersebut pelbagai jenis dadah dirampas. Kedua-dua suspek ni 2 lelaki Melayu yang anggaran umur 31 hingga 32 tahun ni telah membawa pihak polis ke tingkat 2 tempat letak kereta kondo mewah yang sama, yang mana telah menunjukkan sebuah kereta lah yang terletak di tingkat 2 tersebut, iaitu sebuah kereta jenis Nissan Sentra berwarna perak, yang mana pemeriksaan di dalam kereta tersebut pihak polis telah berjaya menemui 45 ketulan selotip yang mengandung 45 balutan selotip yang mengandungi ketulan mampat dadun kering disyaki ganja, yang mana anggaran berat lebih kurang 44 kg.
Hasil soal siasat membawa kepada penahanan seorang lagi lelaki pada hari yang sama. Kesemua mereka direman 5 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15(1)A Akta sama. Modus operandi sindiket pelacuran berselindung di sebalik rumah urut dan salon rambut terbongkar. Menerusi Ops Noda dijalankan di Sungai Nibong, Pulau Pinang semalam membawa kepada penahanan 11 wanita dan seorang lelaki warga asing disyaki terlibat kegiatan terbabit. Timbalan Ketua Polis Daerah Timur Laut V. Saravanan memaklumkan kesemua mereka berusia antara 24 hingga 52 tahun. Pusat salon atau bawah tu dia gunakan sebagai rumah urut dan atas tu adalah salon. Dan hasil pemeriksaan kami telah menahan 11 perempuan dan 11 perempuan warga negara asing dan satu lelaki warga negara asing kerana disyaki menjalankan kegiatan persundalan lah. Kesemua suspek direman selama 3 hari bagi membantu siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memerlukan lebih banyak masa untuk melengkapkan siasatan berhubung kes projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS. Jelas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, pertambahan tempoh itu bagi membolehkan pihaknya memanggil lebih ramai saksi termasuk yang berada di luar negara. Dalam hal penyiasatan ini, tuan-tuan dan puan semua, saya ingin membawa semua untuk memahami bahawa perkara-perkara berkaitan tabik urus dengan kriminaliti adalah dua perkara yang berbeza. Sebab itu, yang mungkin banyak pihak mengemukakan isu-isu kepada pihak media tentang isu-isu tabik urus itu mungkin diambil daripada laporan forensik audit. Namun demikian, pihak kami menyiasat bukan itu saja, kita menyiasat lebih lanjut lagi daripada itu untuk melihat kriminal jenayah yang berlaku oleh mana-mana pihak. Jadi masa diperlukan lagi oleh pegawai-pegawai penyiasat saya untuk melengkapkan siasatan ini. Perbicaraan kes 1MDB, pengurus cawangan Ambang M. Berhad Jalan Raja Chulan R. Uma Devi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur wang berjumlah 60.6 juta ringgit dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak menerusi 2 transaksi pada 24 Februari dan 14 Jun 2011. Pada prosiding hari ini, Uma Devi mengesahkan 2 transaksi itu atas nama Datuk Seri Najib. Uma Devi ketika membacakan penyataan saksinya turut menyatakan hanya Datuk Seri Najib boleh menandatangani cek itu dan melakukan urusan menerusi akaun peribadi miliknya. Saksi pendakwaan ke-37 itu turut memberitahu pada 2013 Datuk Seri Najib menyerahkan surat tutup akaun dan mengarahkan pihak bank memindahkan wang berjumlah 150 juta ringgit ke akaunnya yang lain. Surat itu juga menyatakan segala cek yang tidak digunakan akan dipulangkan kepada pihak bank serta Datuk Seri Najib tidak boleh mengeluarkan apa-apa cek selepas penutupan akaun itu. Beliau berkata lampiran dikepilkan bersama surat itu adalah slip pemindahan wang yang telah diproses oleh pihak bank selaras dengan surat arahan tersebut. Perbicaraan bersambung Isnin depan. Johor menyediakan 777 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negeri itu sebagai persediaan menghadapi banjir yang dijangka berlaku antara November hingga Februari depan. PPS tersebut dijangka dapat menampung kira-kira 200,000 penduduk terjejas. Agensi terlibat juga mengambil langkah proaktif dan siap siaga. Pada waktu ini keadaan cuaca sangat tak menentu. Jadi pihak JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil satu langkah advance, langkah pendahuluan supaya kiranya berlaku bencana dalam waktu terdekat ini kita telah bersedia dengan bersama dengan polis, pihak AKPM, of course pengurusi bencana daerah.
Di Perak, lebih 200 petugas Barisan Harapan diraih menerusi tayangan perdana filem Juang sempena majlis menghargai jasa hero-hero Malaysia. Mereka yang diraihkan termasuk polis, bomba, rela dan petugas kesihatan. Turut hadir pengarah dan pelakon filem berkenaan. Sebenarnya satu macam kita punya library. Mana kata kalau dia kata tadi, macam dia kata tadi, kalau anak cucu nanti tengok filem Juang, dia tahulah apa yang berlaku pada tahun 2020 sampai 2022 ni berkaitan dengan perjuangan masyarakat Malaysia berhadapan dengan masalah COVID masa tu. Juang ni sebenarnya dia punya fokus utama tu kalau kita baca yang antara underline ada, dia berkaitan dengan perpaduan kaum. Kalau kita fahami dengan ni, berkaitan dengan perpaduan. Bila berlaku ni, seluruh rakyat Malaysia terpaksa duduk bersama. Filem arahan 5 pengarah terkenal itu mengetengahkan situasi dan cabaran getir dihadapi petugas Barisan Harapan ketika wabak COVID-19 melanda dunia. Keunikan 14 negeri ditampilkan menerusi keluaran stem edisi khas sebagai simbol menyemarakkan semangat perpaduan keluarga Malaysia. 14 rekaan stem berserta sampul surat, poskad dan fail khas dijual pada harga RM59 melibatkan kolaborasi Pos Malaysia dan A Piece of Malaysia APOM. Pengeluaran terhad kepada 3,000 set kini dijual hingga 31 Oktober, turut disertakan edisi terhad token tidak sepiawai NFT secara percuma. I think it signifies very clearly that our future is around digital, and so with the NFT inclusion it matches both. I think it's a great marriage of history and also the future. If you're from Sarawak, you represent Sarawak. So it is about showcasing their state pride for Malaysia and celebrating Malaysia as well. Menariknya, setiap rekaan stem dihasilkan oleh anak jati negeri masing-masing. Inspirasi saya untuk stem Negeri Pahang ni, saya mengambil tempat-tempat yang menarik di semua daerah di negeri dan saya ambil yang tugu-tugu atau monumen-monumen yang penting ya dekat setiap daerah, macam Menara Kuantan dan tempat-tempat barulah kita tak update dalam STEM design tu. It's such a great opportunity to be part of this project, especially as an emerging illustrator, and I hope this is a great opportunity for other illustrators and other creatives down the line from Malaysia as well. Program Tracks FM We Care Mid Autumn Festival raih 45 anak yatim dan orang kurang upaya di Pertubuhan Anak-Anak Yatim dan OKU Mesra Petaling Jaya. Program diadakan bersempena sambutan Hari Malaysia dan perayaan Kuih Bulan yang akan disambut tidak lama lagi. Ini juga merupakan satu program yang mana Tracks FM boleh melaksanakan tanggungjawab social responsibility dan kita boleh lebih beri prihatin dan kasih sayang kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti kanak-kanak di sini, anak-anak yatim dan juga OKU. Since COVID sudah 3 tahun kita consider not fully open lah. RTM dan Tracks adalah the first group visitors yang dapat main dengan mereka. So mereka, you dapat tengok mereka pun a bit happy tapi pun a bit weird lah. Pasal sudah 3 tahun tak pernah interaksi dengan orang kan. So mereka agak malu. Tapi tengok kenalkan mereka pun happy lah. Skuad hoki negara dilihat berpotensi untuk melangkah lebih jauh dalam kejohanan Piala Dunia 2023 yang akan berlangsung di Bhubanesh Dewar dan Rukela, India pada 13 hingga 29 Januari depan. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih A. Arul Selvaraj selepas Malaysia diletakkan dalam kumpulan C bersama juara dunia 3 kali Belanda, naib juara benua Amerika Selatan, Chile dan gergasi Oceania New Zealand dalam undian petang tadi. Jelas Arul, di atas kertas, skuad negara berpeluang cerah untuk mencatat kemenangan ke atas Chile dan New Zealand. Namun cabaran utama, The Speedy Tigers pula hadir pada pertemuan dengan pasukan pilihan Belanda.
Kita dapat di jelajah Eropah dan juga di Azlan Shah Cup dan di Nations Cup. Saya rasa kita kena keluar untuk memenangi secara realistiknya. Kita kena menang dengan New Zealand dan juga Chile. Dan perlawanan dengan Holland kita kena bermain dengan lebih bijak. Sementara itu, dua pasukan pilihan Australia dan Argentina diundi dalam kumpulan A bersama Perancis dan Afrika Selatan. Juara bertahan Belgium pula diundi dalam kumpulan B bersama Jerman serta dua lagi wakil Asia, Korea Selatan serta Jepun. Manakala tuan rumah, India akan menghadapi cabaran tiga pasukan Eropah iaitu England, Spanyol dan Wales. Menjelang Sukma ke-20 yang akan bermula 16 September ini, bekas pemain golf profesional kebangsaan M. Ramayah menasihati pemain-pemain muda yang akan mewakili negeri masing-masing supaya terus berlatih dengan lebih keras bagi menjuarai saingan kompetitif tersebut. Acara golf yang bakal membuka tirai di Kelab Golf Subang Negara KGNS pada 20 hingga 22 September nanti bakal menawarkan 4 pingat emas. Praktis banyak kuat, you dapat balik you punya form. You tak main bagus pun, pasal you sudah praktis, you boleh tahu macam mana you nak pukul bola, mana tempat. Semua itu sudah praktis. Itu latihan tu very important, praktis. Tambahnya, kejayaan kontingen negara meraih 2 emas menerusi berpasukan dan individu di Sukan C Vietnam baru-baru ini seharusnya menjadi motivasi kepada pemain-pemain muda melonjakkan permainan mereka. Bekas pemain kebangsaan yang berusia 67 tahun ini pernah beraksi 13 kali di Piala Dunia selain bersaing dengan bekas pemain nombor 1 dunia Tiger Woods pada edisi 1999. Beliau ditemui RTM selepas meraih tempat kedua kategori senior profesional pada kejohanan jelajah satelit PGAM kali ke-16 di Bukit Kiara. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.